menangis ni kenapa Haji menangis? Saya nak tanya Ustaz, dalam usia saya yang sebegini Ustaz, apa lagi yang perlu saya buat Ustaz? Apa lagi yang boleh saya buat Ustaz? Dalam usia saya yang sebegini telah berlalu 76 tahun Ustaz. Berlinangan air mata dia. Saya baru ni kuliah tuan dekat Muar, Masjid Jami' Serum 3. Habis aja kuliah, datang seorang tua, umur sekitar lebih kurang 76 tahun. Sambil dia pegang bahu saya nak tanya Ustaz sikit satu soalan. Sambil dia menangis tuan-tuan. Teresak-resak dia menangis. Saya tengok dia menangis ni, kenapa Haji menangis? Saya nak tanya Ustaz, dalam usia saya yang sebegini Ustaz, apa lagi yang perlu saya buat Ustaz? Apa lagi yang boleh saya buat Ustaz? Dalam usia saya yang sebegini telah berlalu 76 tahun Ustaz. Berlinangan air mata dia. Rupanya inilah manusia tuan. Seperti mana yang selalu saya bacakan dalam surah As-Sajadah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Alangkah ngeri kata Allah kalau kau dapat melihat, kau dapat menyaksikan orang yang berdosa, dia akan tunduk kepala di hadapan Allah besok lantaran takut dan malu. Setelah mana Allah perlihatkan kepada mereka seksa neraka, saat itu dia akan merintih dan merayu kepada Tuhan dia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kami dah dengar dah, kami dah lihat dah azab neraka yang bakal kami terima. Farji'na na'mal salihah, bagilah kami nak balik, kami nak buat amal baik. Sungguhnya kami telah yakin dah. Begitulah manusia. Jadi saya sebut kepada dia apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Saya tak pernah baca kat sini. Ada sekitar 48 peringatan Rasulullah dalam khutbah Rasulullah di Tabuk. Di antaranya Rasulullah kata apa? Orang yang paling berbahagia dari kalangan kamu, kata Rasulullah, ialah orang yang boleh menerima nasihat daripada orang lain. Bukan senang nak terima nasihat orang. Rasulullah kata sesungguhnya sedikit yang mencukupi lebih baik daripada banyak kamu dapat tapi kamu leka, kamu lalai kepada Allah, lalai kepada akhirat. Allah kata sesungguhnya kamu akan kembali ke tempat asal kamu. Keliang kubur sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Rasulullah kata sesungguhnya seburuk-buruk buta itu ialah buta mata hati. Buta mata zahir, orang boleh lagi pergi masjid, orang boleh lagi pergi surau. Kalau tuan-tuan pergi di section 19, ada seorang mata dia buta tuan-tuan. Dia bukan duduk section 19, tak tahu dia duduk section berapa. Tapi setiap kali saya kuliah, dia boleh hadir dalam kuliah tadi. Buta tadi tuan. Yang mata celik, yang bergolek ni, kalau baring bergolek 5 minit sampailah surau. Tak sampai surau. Tu kebelikan. Maka kata Nabi seburuk-buruk buta itu ialah buta mata hati. Seburuk-buruk sesat, kata Nabi, ialah sesat setelah mendapat petunjuk. Dah dapat petunjuk, terpesong balik daripada kebenaran. Ni seburuk-buruk sesat setelah mendapat petunjuk. Semalam saya ditanya dengan satu soalan lain. Macam mana orang yang lama-lama begini boleh tergelincir darinya Ustaz? Bukan zaman sekarang. Hidayah petunjuk ni bukan milik kita. Kalau awak kata pasal orang benci saya, bukan orang benci saya sahaja. Zaman Nabi pun orang maki Nabi. Malah Allah pun orang marah. Orang marah Allah. Jangan duk fikir hari ni, kita duduk hari ni selamat dalam keadaan kita pergi masjid dan pergi surau. Belum tentu berakhirnya kita akan tetap pergi masjid dan pergi surau. Belum tentu. Ini kena faham.
saya selalu mengibaratkan kata-kata almarhum ni Aziz. Hidup ini seibarat sebuah drama yang masih lagi belum berakhir. Bila drama belum berakhir, belum tentu lagi hero akan menang ataupun hero akan kalah. Belum tentu lagi. Sebegitu juga belum akhir hidup kita ni. Apa cerita hujung hidup kita ni, kan, kita tak tahu. Ramai kawan-kawan saya, tuan-tuan, yang duduk sama-sama kuliah dulu dengan saya, yang duduk pergi masjid, yang duduk takkan miss kuliah saya, takkan miss kuliah saya. Saya kalau tak dengar kuliah 3 hari, Ustaz, rasa macam gesah gelisah, Ustaz. Sekarang tak boleh duduk lagi dah. Saya bacakan kepada dia ayat 182 surah Al-A'raf. Cuba tuan-tuan cek nanti ayat 182 surah Al-A'raf itu apa cerita dia. Bagaimana Allah mengkhabarkan orang yang padanya kamu bacakan ayat Quran, dia berpaling, dia tak nak dengar, dia berpusing, dia menyombongkan diri, maka kami akan bawa dia ke arah kebinasaan sedikit demi sedikit dalam keadaan dia tidak menyedari. Sikit demi sikit dia lari daripada landasan itu dalam keadaan dia tak sedar. Yang lebih sedihnya ialah dia berusaha bersungguh-sungguh supaya jangan orang ngajar agama. Apa dia nak jawab besok? Kalau zaman Nabi Ibrahim, api yang membakar Nabi Ibrahim sekitar lebih kurang 7 km. Datang burung pipit ni ambil air, padamkan api tadi. Datang padamkan api. Saat itu malaikat tanya kepada burung, apa yang sedang kamu buat? Burung jawab, aku sedang cuba nak memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Maka malaikat kata, kerja kau ni kerja yang sia-sia. Mana mungkin burung seperti kau nak padamkan api yang besar begini? Maka jawab burung, sekurang-kurangnya kalaulah pada hari akhirat Allah tanya aku apa sumbangan aku kepada Islam, aku boleh jawab bahawa aku telah cuba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kalau Allah Ta'ala tanya kepada kita apa sumbangan kita terhadap Islam, kita nak jawab apa agak-agaknya?